melainkan wanita. Bukan kat media sosial je, kat luar je pun kan, kita ni dah memang fitnah. Kita ni memang fitnah walaupun bukan dekat media sosial, belum keluar rumah lagi pun, dalam media sosial pun, kat dalam rumah pun kita boleh juga untuk tampil di halayak umum, tak perlu keluar rumah. Dalam media sosial ni, kat rumah pun boleh kita buat. So, kita ini ialah fitnah. Kalau dulu kita cakap wanita itu bila keluar sahaja terus menjadi fitnah dan syaitan-syaitan pun akan datang. Tak perlu keluar rumah. Sekarang ni media sosial kat dalam rumah sahaja. Alhamdulillah sihat semuanya. Gembiranya saya tengok wajah-wajah yang bermujahadah di pagi hari ini. Saya tahu ada anak-anak yang ditinggalkan dekat rumah, yang dah berkiam malam tadi kan Ustazah kan? Dah berkiam malam tadi, siapkan nak makan. Lepas tu datang lagi semula. Alhamdulillah, hanya Allah sahaja yang mampu membalas, yang mengetahui segala penat lelah anda semua. Bermujahadah mencari agama untuk dekatkan hati kita ini dengan Allah. Tak ada apa sebenarnya. Kita punya jihad ini sikit je sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan wanita zaman Rasulullah SAW dulu yang bergadang nyawa, keluarga, anak-anak, Masya Allah. Dan kita ini bagi makan lagi kat anak-anak kat rumah tadi sebab nak pergi masjid sekejap nak cari ilmu, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kepada suaminya yang benarkan kita ni, isteri-isteri ataupun anak-anak wanita ini untuk keluar daripada rumah kita untuk hadir ke majlis, insya-Allah, sebab kita tak naklah hati kita ini kan bahaya kan, betul tak? Berbolak-balik sifatnya. Kalau tak selalu pergi majlis ilmu, lama-lama lah ke tempat lain, terpesong hati tu. So kita memang kena selalu hadir ke masjid lah kalau boleh. Kalau wanita tu memang pastinya tempat yang terbaiknya di rumah. Tapi bila ada majlis macam ni yang khas untuk muslimat, azamkan diri untuk hadir, minta izin kepada suami, plan baik-baik supaya kita dapat hadir. Sebab Masya Allah, macam Ustazah kamu cakap tadi, sebenarnya majlis macam ni tak selalu buat, setahun sekali. Jadi pastinya insya-Allah majlis ini, Karnival Cinta Masjid ini, sampailah malam ini sahaja. Siap ada lagi tu, belum baba kalau nak bawa anak-anak, jangan risau. Kemudahannya semua ada. Lepas ni ajak lagi ramai-ramai untuk datang ke majlis ilmu di masjid yang memang sudah diusahakan sehabis baik oleh pihak masjid ini, insya-Allah. Boleh azam ya? Ajaklah kawan-kawan jiran sebelah tu, jomlah kita pergi, jomlah. Bukan selalu ada, insya-Allah. Okey, baik. Siapa dekat sini yang tiada? Kalau ada tu macam senang sangat. Siapa dekat sini yang tiada media sosial? Tak tahu mana ada spesies rare ke. Mana tahu ada, tak ada. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi memang ini ialah satu benda yang normal. Jadi relevan tak tajuk kita pagi ni? Relevan sangat-sangat. Sebab sebenarnya memang dia satu fitnah yang kalau boleh kita tak nak macam kita cuba untuk mengabaikan perkara ini. Wanita dan media sosial, adakah ia satu fitnah? Tapi sebenarnya kita kena fikir juga. Kita kena dalami dan juga selami hati kita ini, apa tempat kita, tempat wanita ini sebenarnya dalam media sosial. Sebab kalau bukan dalam media sosial pun, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, mungkin Ustaz boleh hadis yang penuhnya macam mana, tapi ada dikatakan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawasanya aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar lagi kepada lelaki melainkan wanita. Bukan kat media sosial je, kat luar je pun kan, kita ni dah memang fitnah. Kita ni memang fitnah walaupun bukan dekat media sosial, belum keluar rumah lagi pun, dalam media sosial pun, kat dalam rumah pun kita boleh juga untuk tampil di halayak umum, tak perlu keluar rumah. Dalam media sosial ni, kat rumah pun boleh kita buat. So, kita ini ialah fitnah. Kalau dulu kita cakap wanita itu bila keluar sahaja terus menjadi fitnah dan syaitan-syaitan pun akan datang. Tak perlu keluar rumah. Sekarang ni media sosial kat dalam rumah sahaja. Kita semua ni dah jadi fitnah dah sebenarnya. So, macam mana ya? Adakah kita perlu delete, unsubscribe semua media sosial kita yang kita ada? Adakah kita tidak boleh melihat? Tanya Ustaz lah. Okey, sebenarnya soalan ni saya dah tanyakan kepada diri saya banyak kali, dan sebenarnya saya pernah ada niat untuk delete saya punya semua media sosial saya, dan saya dah tak nak terlibat dah. Pernah saya rasa macam tu. Tapi lepas tu bila saya nyatakan sahaja kepada seseorang, dia akan cakap macam janganlah delete Diana, janganlah delete. Kita nak tahu lagi, kongsi lagi. Dia macam tu kan. So saya macam tak jadi confused. Nak delete ke tak nak delete? Okey, kalau kita delete ataupun tak delete, yang pentingnya lillahi ta'ala. Kita tak nak delete, kenapa?
Kenapa kita nak kena ada media sosial, wanita ni? Okey, ada yang buat alasan sebab kita berniaga. Bila berniaga ni kita kena ada media sosial supaya orang tahu kita punya produk tu macam mana. Kita nak tunjukkan. Kalau tak ada media sosial, ini ialah satu medium pemasaran yang paling mudah sekali. Macam Ustaz cakap tadi tu, selawat kita tak payah cakap, Ustaz jom kita selawat, tak payah, tulis terus selawat. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tu tak nak selawat pun dah terbaca dah terus selawat ya Allah. So kita tulis dia pun orang dah dapat baca selawat dah. So kalau kita buat, kalau kita berniaga tapi kita tak ada media sosial, kita dah kehilangan satu medium yang sangat berharga. Okey, itu satu. Tapi saya akan tanya soalan kepada Ustaz tentang benda tu. Dan yang keduanya, kita nak sampaikan ilmu agama. Kalau kita contohlah hari ni ada Karnival Cinta Masjid, kan? Tapi kita tak ada media sosial. Macam mana kita nak sebarkan kepada orang awam? Macam mana kita nak sebarkan kepada orang-orang lain ni lah, untuk orang tahu yang kita ni ada Karnival ni, mai dah datang. Dah tak tahu, dah terpaksa bagi poster-poster macam zaman dulu, pergi ke rumah-rumah dah. Bukankah itu satu, kiranya satu perkara yang macam kita tak menggunakan medium yang ada sebaik-baiknya. Okey, satu, nak sebarkan kebaikan. Lepas tu lagi satu pula, sebab kita nak bersilaturahim. Sebab kita ada keluarga kita semua ada media sosial dan selalunya memang akan berinteraksi dekat situ. Lah kita baru tahu yang kawan kita ni seorang dah meninggal. Dah lama dah kita tak ada kontak dia, tapi baru tahu yang cikgu kita tu pun dah meninggal. Yang ini pula sakit, yang itu pula yang. So kita menggunakan untuk kita tahu silaturahim kita ni, kawan-kawan ataupun yang bukan kawan kita ni pun apa sedang berlaku sebenarnya dengan dunia di sekeliling kita ni. So banyak perkara-perkara sebenarnya kebaikan yang kita boleh dapat daripada media sosial ni. Cuma masalahnya kita wanita. Bila kita wanita ni, nak tak nak, kita kena banyak sangat sebelum kita post sesuatu. Banyak sangat perkara yang kita kena fikirkan. Sebab tu kalau saya, sebelum nak post something tu, daripada panjang tulisnya, delete terus. Panjang tulisnya nak cerita, itulah, inilah, lepas tu fikir balik. Yang kita cerita ni buat apa, kan? Lainlah kalau benda yang kita tulis tu macam benda-benda yang memang membawa kebaikan, memang bermanfaat, okey boleh share. Tapi kalau kita tulis tu macam kita cerita apa yang kita buat ni, nak tunjuk apa? Nak tunjuk kita baik ke? Dah itu pula satu masalah. Kan hari ni kita buat apa ni, kita memang mula-mula tak niat tau. Kita cuma nak bagi tahu, nak memotivasikan orang untuk buat apa. Tapi instead of kita bagi tahu yang kita buat apa, kita bagi tahu je amalan tu apa. Banyak sangat timbal balik dalam kita nak post apa dekat social media, betul tak? Memang kena macam tu. Kalau kita fikir apa ada masalah keluarga, ini satu masalah juga sebenarnya. Ada tak puas hati, mulalah tiba-tiba dekat kita punya story tu, black and white, tulislah satu quote. Dah orang netizen, kan, bukan tak tahu. Diorang tahu dia ni ada masalah ni. Dah mula pula orang cerita pasal kita punya keluarga ni kenapa, anak-anak kita tu okey ke tidak. Saya ni, saya tak post banyak pasal suami saya. Tak tahulah orang perasan ke tak, tapi saya tak banyak post pasal suami saya. Lepas tu orang nak cakap Diana dengan suami dia okey ke tak. Dah mula. Okey. Dan beberapa sahabat-sahabat saya yang saya lain juga yang tak share pasal suami. Yelah kan ada orang yang macam yang sangat-sangat terbuka untuk share kemanisan. Kat mana-mana pun ada kamera yang follow dia orang. Kemanisan mereka tu dipaparkan. So bila kita ni yang tak tunjukkan apa sahaja aktiviti bersama dengan suami tu, mula pula dikatakan yang ada masalah keluarga ke dia ni, dah nak bercerai ke, lah pula tu tajuk dia. So okey, kita ni wanita ni lah kan, pasti ni emosi kita ni melalui akal. So kita kena, sebelum kita menulis sesuatu tu, fikirkan. Saya selalu nasihat dekat kawan-kawan saya macam ni. Kalau nak tulis something ketika beremosi, jangan tulis. Jangan share, tak perlu share, orang tak perlu tahu. Diorang tak perlu tahu. So kalau mungkinlah memang kita ada masalah keluarga sekalipun, saya tak bukan tahu, saya cakap orang lain. Takut pula saya ada orang rekod ni. Okey. Tapi saya cakap kepada kawan-kawan saya, kalau tengah beremosi, jangan tulis apa-apa, jangan post apa-apa. Sebab you akan nampak you lemah. Macam tu saya cakap dengan dia. So, apa yang kita perlu bukannya kita perlu tulis dekat media sosial. Cakaplah dengan Allah.
Ataupun kalau kita nak seorang untuk bercakap-cakap dengan kawan-kawan, tak perlu post kat media sosial. Macam saya, kenapa saya tak post apa-apa sahaja tentang suami saya ke? Sebab kita tahu kan tentang penyakit ain kan. Penyakit ain ni bukanlah sebab orang tu dengki dekat kita, benci dekat kita. Bukan itu saja. Orang yang tengok kita dengan perasaan suka pun boleh jadi ain kat kita. So saya cuba mengelakkan untuk berkongsi apa sahaja dengan suami saya, kecuali benda-benda yang macam suami saya dah nak pergi umrah, benda-benda macam tu adalah saya share sikit. Tapi kita tak perlu untuk share semua benda sebab kita cuba untuk mengelakkan ain. Tak tahu apa pandangan orang kat luar dekat media sosial ni, sesiapa sahaja boleh tengok kita. Dan ramai, na'udzubillah min zalik, sahabat-sahabat saya wanita yang sekarang ini ada penyakit-penyakit yang tiba-tiba yang apa, lupus tu lupus lah, apalah, dan penyakit-penyakit yang masalah dengan diorang punya So, dan kebanyakan ustazah akan nasihat, akan bagi tahu yang sebenarnya ini awak dah kena ain. Ramai sangat orang yang dulu-dulu yang kita tengok sahabat-sahabat kita ataupun selebriti kita yang dulunya sehat walafiat. Yang dulunya sangat kehadapan dalam fashion ke, contohnya dalam apa-apa sahaja, wanita ini kuat sangat, selalu tonjolkan diri, tiba-tiba dia sakit. Dan dia tak tahu ini penyakit apa ni, sesuatu yang sukar untuk dia kawal. Rupa-rupanya bila tanya kepada ustaz-ustazah, dia kena penyakit ain. So kita cuba untuk elakkan perkara tu. Jangan risau orang nak cakap family dia ni ada masalah ni, sebab tu dia tak nak share. Orang lain sweetnya apa sebagainya, tapi tak. Kita kena ada pendirian. Kita nak jaga orang yang kita sayang. Kita nak jaga diri kita dan keluarga kita. Hanya kita dengan Allah sahaja yang tahu. Tak perlu fikirkan apa pendapat orang lain. Tak perlu untuk share momen-momen sweet. Saya daripada saat saya berkahwin pun, saya tak ada ambil gambar yang macam konon-konon pandang depan belakang ke, macam tu kan, bersalam ke apa benda ke. Itu suami saya dah ajak awal-awal. The sweetness, kemanisan suami dengan isteri tu tak perlu tunjuk kepada orang luar. Sebab takut mengundang perasaan cemburu ke, sakit hati orang lain ke, kita melanggar hak-hak orang-orang yang single ke. Contohlah kan, orang single kan suka cakap kan, dah lah nak left lah dia semua kan. So jangan sakitkan hati dia orang. No, kita jaga. Tak payah tunjuk. Okay, so wanita-wanita ini memang kita ialah fitnah. Kita kena sedar yang kita fitnah. So sebelum post sesuatu itu, fikir dahulu, semak dahulu apa yang kita tulis. Adakah ini memang untuk menyampaikan kebaikan, ataupun adakah jikalah ini soalan yang the ultimate soalan lah. Jika Rasulullah SAW sedang melihat apa yang kita sedang buat sekarang ini, apa yang kita post sekarang ini, bayangkan ni Rasulullah dekat sebelah. Allahu Akbar. Macam okay. Bayangkan Rasulullah dekat sebelah, dia sedang melihat apa yang kita post tu, apa yang kita tulis tu. Bangga tak Rasulullah SAW dengan apa yang kita tengah buat? Kalau awak rasa macam Rasulullah SAW akan berkata, ya Allah, engkaulah umatku yang sedang menjalankan warisan, menyampaikan agama kepada orang di luar, dan betul kita rasa yakin, Masya Allah, buat. Tapi kalau kita tengah tulis tu pun kita dah rasa tak yakin dah, tak payah post. InsyaAllah. So itu cara-cara untuk elakkan fitnah. Banyakkan berfikir, tak ada benda yang elok nak cakap, diam. InsyaAllah. Wallahu'alam. Okay. Salih alaihi Muhammad. Ramai di kalangan kita ni nak jadi orang terkenal lah. Dan ini bukan tunggu jadi Salih Muhammad. Kalau dulu-dulu susah nak jadi pelakon lah, nak jadi artis lah, nak jadi. Sekarang ni tak payah jadi pelakon kat TV. Apa ni Diana? Lah ni dah follower ramai dekat Instagram, dia panggil apa, Insta famous, influencer. Bahkan lah ni semua Allah nak tanya soalan agama pun tak tanya ke ustaz lah ni. Ya betul. Influencer boleh belakang. Itu kalau interview tanya budak-budak sekolah, nanti pesan-pesan dia apa, doktor tak mau, jadi ustaz tak mau, cikgu tak mau. Jadi apa? Jadi influencer. Pasal influencer boleh jadi semua. Dia lah boleh jadi ustaz, dia boleh jadi doktor, dia boleh jadi lawyer, semua reti. Tambah-tambah duduk akhir zaman ni, kan? Semua benda dia nak komen, dia nak share. Jadi semua Allah SWT. Jadi ramai orang nak jadi famous, nak jadi terkenal, nak jadi diikuti sebagainya. Salih Ahmad, apa nasihat sebenarnya setelah melalui zaman-zaman terkenal, zaman-zaman dikenali? Apa nasihat yang terbaik mungkin kepada orang yang nak macam tu? Wallahualam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah.
Jangan macam saya cakap, ustaz pun ustaz selebriti. Macam chef pun ada chef selebriti, doktor pun ada doktor selebriti. So sebenarnya sesiapa saja yang terkenal, dan ramai juga yang dekat media sosial kita ni pun yang kadang-kadang kita tak tahu pula latar belakang dia macam mana, tapi dia buat benda-benda yang viral tu dah jadi selebriti, terus dapat title tersebut. Kalau zaman saya dulu, zaman saya berlakon dulu, dia tak semudah sekarang lah. Tapi disebabkan oleh ada media sosial sekarang ini, kita kadang-kadang kesian dekat anak-anak kita yang tak tahu siapa yang diorang nak jadikan idol diorang, ikutan. Sebab itu ialah satu benda yang biasa. Siapa orang yang terkenal itu, dia akan jadikan sebagai idola mereka. Tapi kita ini sebagai ibu bapa, kita risaulah, adakah mereka ikut orang yang betul? Bukanlah orang tu famous saja ataupun orang itu selebriti sahaja, dia boleh kita jadikan sebagai ikutan. So soalan ustaz kepada saya, macam mana kalau kita ini ataupun ada ke dekat sini yang jadi selebriti? Ke memang ada, saya tak nampak sebab pakai pudar ke? Ada? Ada ni, misalnya ada yang famous-famous juga ni kan, follower 1.3 ribu ke? Ada ustaz kan, isteri ustaz, Assalamualaikum belakang tu, insyaAllah. Semuanya selebriti-selebriti kadang-kadang dalam kalangan keluarga juga sebenarnya. Macam saya tanya kat suami saya, sebab soalan ni dia pernah bagi tahu, dia pernah tanya dekat saya jugalah. Dan saya macam, sebenarnya saya pernah nasihatkan dekat kawan saya juga yang nak jadi selebriti. Saya cuba nasihatkan sebaik yang mungkin, tapi sebenarnya kalau orang tu tak nak dengar, dia nak juga dengan apa yang dia nak, buat penat je lah kita bercakap sebenarnya. So saya harap kepada siapa yang mendengar ini, yang ada niat untuk menjadi selebriti ini, bukakan hati, bukakan minda untuk mendengar nasihat seorang kakak. Masya Allah. Okay, sebab bila kawan saya lah contohnya ada tanya nak jadi selebriti, boleh tak? Macam mana, bukan dia tanya boleh tak, macam mana jadi seorang selebriti? Dan saya mengetahui alam seorang pelakon macam mana, seorang penyanyi, saya tak menyanyi lah, tapi saya tahulah dunianya macam mana, seorang pengacara macam mana. Of course saya akan mengatakan tak payah. Saya akan cakap, tak payahlah, kenapa nak jadi selebriti kan? Lepas tu dia cakap lah sebab dia minat dan sebagainya. Lepas tu, kalau kita minat, contoh, kita minat memasak, adakah kita perlu untuk menjadi seorang chef? Kalau kita minat main bowling, adakah kita patut untuk menjadi pemain profesional bowling? Kalau kita minat main bola, kita perlu menjadi pemain bola profesional ke? Kalau kita minat berlakon, adakah kita perlu jadi pelakon? Kita minat menyanyi, suka suara sedap, perlu jadi penyanyi? Kalau kita suka apa-apa sahajalah, minat-minat kita kan, suka berenang, kita perlu masuk Olimpik ke? Macam tu. Kan orang kata, be the best of yourself in whatever you do. So diri kita ni kita suka apa? So jadikan itu sebagai bidang kita. Tak sebenarnya. Bukan, tak semestinya. Minat kita itu, boleh dijadikan hobi. Tapi tak semestinya apa yang kita minat, apa passion kita itu, yang terbaik untuk diri kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik, lagi-lagi untuk wanita ni kan. Banyaknya lah kita kena jaga fitnah ni. Semuanya kerana Allah tahu, lebih tahu, maha mengetahui lagi apa yang terbaik untuk wanita. So kalau nak jadi selebriti ni, wanita ini kan macam tadi lah cakap, wanita ini ialah satu fitnah, wanita itu sendiri fitnah. So kalau kita nak jadi selebriti contohnya, sebab kita minat lah untuk menjadi pengacara. Pengacara ni bidang dia macam elok sikit, saya punya pengalaman. Kalau pelakon tu memang daripada awal saya cakap tak payah. Sebab pelakon mungkin lah nak berlakon di TV Al-Hijrah sahaja contohnya, kan. Tapi kalau nak jadikan sebagai satu mata pencarian kita, berlakon di TV Al-Hijrah sahaja, banyak ke TV-TV lain dekat Malaysia ni yang mengambil wanita-wanita yang berhijab, yang betul-betul menjaga syariat? Tak. Saya cakap terus terang, tak. Sebab sekarang ni dah masuk pula era yang baru, diorang nak masukkan sikit, saya minta maaf cakap, elemen-elemen soft point. Perasan tak sekarang ni dah makin berani? Sebab diorang dah buat research dah awal-awal sebenarnya. Benda tu yang menarik minat penonton untuk melihat. So diorang dah buat dan dah diluluskan, dah syuting drama-drama yang kita selalu tengok yang dekat channel-channel biasa tu, tapi sebenarnya ada elemen-elemen tersebut. Sebab itulah penarik dia sebenarnya. Kita marah, orang Islam marah, kenapa ada benda-benda macam ni? Tapi tengok, bila ada demand, diorang supply lah. Sebab yang berada di atas itu, yang bos-bos semua ni pun bukannya semuanya orang Islam.
So diorang fikirkan itu sebagai satu perniagaan, bisnes. Tak kira hal haram, kita sibuk lah benda ni haram, benda ni haram. Diorang, haram? Haram tu apa? Macam dia bukannya masalah diorang. Diorang cuma nak tengok rating naik. So kalau kita lah nak menjadi player dalam bidang selebriti itu, dalam bidang pelakon itu, tak payah. Dia tak menjaga hak kita sebagai seorang wanita Islam. Saya cakap terus terang. Melainkan kalau anda berlakon hanya untuk TV Al-Hijrah, insyaAllah. Macam tu kan. Ataupun Isra Oasis, tak tahu lagi lah. Ataupun Nurflix, ataupun yang agama-agama ni lah. Okey, itu satu. Kalau penyanyi. Okey, penyanyi ni ada khilaf kan Ustaz? Suara wanita ni. Okey, itu saya akan cakap kemudian. Kemudian kalau pengacara. Pengacara ni saya rasa bidang dia lebih selamat. Sebab pengacara ni pun ada pengacara juga. Ada pengacara yang jenis-jenis hiburan, yang tanya soalan-soalan pedas, yang tanya membuka aib orang, tanya hal keluarga orang yang tak perlu kita tahu. Yang itu tak payahlah. Terang-terang kita sendiri umat Islam tahu, itu tak boleh. Tapi ada orang yang macam sahabat-sahabat saya kan, yang macam dia dah pun menjadi seorang pengacara dalam bidang hiburan dan diorang sangat menyesal. Dan Alhamdulillah ramai yang dah tinggalkan bidang tersebut. Jadi diorang pun dah tinggalkan, kenapa kita nak masuk pula? Diorang pun dah faham dah, ya Allah, yang aku buka aib orang. Kita yang tanya soalan dekat orang, oh betul ke yang ini suami jadi macam ni, semua. Sedangkan aib tu tak perlu dibuka. Tapi sebabkan tanggungjawab perlu untuk bertanya, ya Allah, kesian kawan-kawan saya ni. Diorang rasa macam tersekat lah, stuck. Ini ialah kerja diorang. Dia tak nak tanya soalan ni, tapi kena tanya. So siapa yang belum jadi lagi pengacara, tak payah jadi pengacara bidang tu. Jangan nak menyeksa diri sebagai seorang Islam. Tapi kalau lagi satu bidang, mengacara, bidang-bidang macam yang rancangan-rancangan ilmiah, itu bagus. Itu kalau saya suka. Sebab kita berjumpa pula dengan orang-orang yang macam sangat memotivasikan diri kita, kan, berjumpa dengan orang-orang baru, pergi ke tempat-tempat yang elok, insya-Allah. Tapi sebagai wanita, itu nanti kita akan bicara lebih lanjut pula. Okey, tapi kalau siapa nak jadi selebriti tu mungkin kalau nak juga buat bidang pengacaraan tu, insya-Allah okey lagi. Tapi banyak lagi dia punya line-line dia tu yang takut direntas. Okey, dan apa-apa sahajalah sebenarnya menjadi seorang selebriti yang berpengaruh ini, dengan pengaruh itu ada tanggungjawabnya. Itu yang kita bahaya. Kalau anda terkenal, takut ditanya nanti apa yang digunakan dengan pengaruh yang anda ada itu. Kan, kita ada pengaruh ni, orang kenal kita. Orang nak dengar cakap kita. Orang nak follow kita. Adakah orang follow kita dengan buat benda-benda yang tak baik? Ataupun adakah orang follow kita dengan buat benda-benda kebaikan? Semua orang ni kat sini semua ada pengaruh sebenarnya. Berapa orang follower dekat Instagram? Berapa orang? Tak ada Instagram? Facebook? Ada Facebook. Adalah seorang dua, pengaruh juga tu. Tak ada Facebook. Ada apa? Anak tak bagi. Alhamdulillah. Anak tak bagi tu ada sebab. Kena check balik kenapa tak bagi. Takut nanti kan lah mak tahu pula dia tengah buat apa sekarang ni. Anak-anak ni licik ni. Kena check kenapa anak tak bagi kita buka Facebook, ke Instagram ke. Betul tu. Dia tak bagi kita tahu dia pergi mana. Dia buat apa kan. Dia bukan risau kat mak dia risau kat dia. Sebenarnya. Lepas tu kan dia lagi dia mak tak masak kan dia. Nak makan nasi goreng pun tak boleh. Dia mak tu sibuk dengan Facebook pula. Masya-Allah. Bagus tak dia bagus sebenarnya. Cuma kena check anak-anak kita jugalah. Dia orang ada media sosial dan buat apa. Okey. So tentang yang tadi tu, dengan pengaruh yang kita ada ni, macam saya cakap tadi, kalau kita sebarkan kebaikan, mudah sangat insya-Allah kita untuk dapat pahala. Kita ni kalau kita tengok orang buat kebaikan, jangan kita pula sibuk cakap macam dia ni ikhlas ke tak ikhlas. Dia ni betul ke tak betul ni apa yang dia tengah buat ni. Kalau orang tu cuba berubah ke arah kebaikan, alhamdulillah sahaja. Tak perlu kita nak cuba mencari apa kesalahan dia, tak perlu. Bila tempat orang buat nak berhijrah, doakan dia, terus doakan dia insya-Allah. Jangan cuba dia ni tak lama ni. Aku tengok dia ni kan, tak perlu macam tu, masya-Allah, tak perlu. Sebab ikhlas ini kita tak akan dapat tahu. Malaikat pun tak tahu orang tu ikhlas ke tidak. So kita ni siapa pula nak tahu orang tu ikhlas ke tidak? Allah saja yang tahu orang tu ikhlas ke tidak. So nampak orang buat kebaikan, sokong. Ni ada soalan nanti tentang macam mana nak tegur orang yang buat benda-benda yang tak elok ni pula kan. Okay, itu mungkinlah ada part-part yang kita boleh tegur. Tapi kalau kita nampak orang tengah buat benda-benda kebaikan,
Jangan pula kita komen kat situ benda-benda yang menjatuhkan diorang punya semangat untuk terus buat kebaikan. Okay, insyaAllah. So, macam ni, dia banyak sangat cabang sebenarnya. Mungkin saya nak share juga satu kisah ni tentang Hubabah Ummu Salim. Hubabah Ummu Salim ni isteri kepada Habib Umar. So, kalau kita tengok sebenarnya Hubabah daripada Tarim ni, kalau kita nak bandingkan dengan diri kita, jauh beza tau. Sebab mereka ni bukan sahaja rupa tak nampak, bentuk badan tak nampak, suara pun tak dengar. Masya Allah. Sehingga kan kalau dekat Tarim ni, kalau nak tahu yang ada wanita yang datang contoh kat kedai, dia ketuk pintu je, tapi suara tak ada. Dia ketuk, oh ada wanita yang datang nak beli something. So berapa terjaganya. Tapi kenapa, contohnya bila Hubabah ini semua datang ke Malaysia, ramainya Masya Allah orang yang datang nak dengar apa yang disampaikan. Adakah dia menonjolkan diri dia, ada sentiasa macam memberikan menonjolkan diri dia, memberikan kata-kata nasihat ke, masuk TV selalu ke, tak? Dia terkenal kerana ilmu dia yang sangat tinggi. InsyaAllah kita tak tahulah, tapi macam bagi kita semua ni rasa macam seorang waliullah lah. Orang yang sangat luar biasa, yang ilmu dia tu kadang-kadang kita rasa macam kita berada bersama dengan dia tu pun rasa macam, yelah of course dalam taman syurga, tapi kita rasa nak bersama dengan dia, ikut apa yang dia buat. Sebab kita tahu orang yang ilmu dengan beramal, dengan orang yang hanya beramal sahaja, lain kan aura dia. So bila Hubabah daripada Tarim ni datang, saya lah sendiri tanya kepada diri saya sendiri, adakah kita perlu untuk sentiasa berada di hadapan, kalau di hadapan wanita saja saya tak ada masalah sebenarnya, tapi di hadapan lelaki contohnya, supaya orang merasa yang saya masih relevan, supaya saya pasti dapat menyampaikan sesuatu kebaikan. Cuba bandingkan dengan Hubabah Ummu Salim dan Hubabah daripada Tarim. Tak menonjolkan diri, orang tak tahu muka dia macam mana, lelaki langsung tak boleh tengok. Ya Allah, kalau dekat Tarim tu kasut lelaki dengan wanita diasingkan supaya dia kasut pun tak nampak kasut dia macam mana. Kalau telefon tu tengah dalam majlis kan, ada orang angkat phone, letak phone sekarang, tak boleh angkat phone sebab takut suami yang dekat dalam ataupun lelaki yang dekat dalam phone tu minta maaf sebab tengah phone kan. Bukan tak ada mengenai dengan akak. Tapi contohnya, tengah pegang phone, tak boleh angkat phone sebab dia tak nak lelaki tersebut ataupun sesiapa sahajalah yang bukan mahram tu dengar suara dia. Masya Allah, saya dengar macam sebab tu saya baru-baru ni buat keputusan yang saya tak nak keluar TV lagi. Itu saya slowly lah step by step saya. So macam tak nak keluar TV lagi, kalau boleh nak majlis ataupun nak bersama dengan muslimah sahaja. So supaya kita nak kurangkan fitnah yang ada pada kita ni, insya-Allah. So kita ni pun yang saya rasa pasti kita semua ada pengaruh kita masing-masing. Gunakan, sebab akan disoal apa yang kita gunakan dengan pengaruh itu kita nanti. So gunakan sehabis baik, sebarkan kebaikan, jangan sebarkan benda-benda yang membawa perpecahan, tak perlu. Sebab sekarang ni dunia memang sangat-sangat bermasalah kan, banyak sangat masalah dengan dunia kita sekarang ini. So kita lebih sebarkan apakah Islam yang sebenarnya, insya-Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama sekali alhamdulillah, terima kasih banyak kerana bertahan, masya-Allah. Ada yang tidur sekejap bangun balik, alhamdulillah. Dia dah hilang hidup balik, insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga mujahadah anda semua ini dikira sebagai amal kebaikan dan ditulislah, insya-Allah Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua sepanjang berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Okey, mungkin sedikitlah daripada saya untuk kita kurang berbuat perkara-perkara kemungkaran itu, kita banyakkan buat benda-benda perkara-perkara kebaikan. Kita kena ada plan dalam sehari tu apa yang kita nak buat daripada seawal pagi kita bangun subuh tu, sebelum subuh lagi apa yang nak kita kena buat, sampailah kita nak tidur tu apa yang kita nak kena buat. Bila kita dah ada plan macam tu, kita takkan ada masa yang sangat banyak untuk kita tengok media sosial, kita takkan ada masa yang sangat banyak untuk lihat kesalahan orang lain. Sebab bila kita mencari amal-amal ini secara konsisten, kita akan tak cukup masa. Rupanya masa ini akan berlalu dengan sangat cepat. Contohnya, pagi-pagi tu amalkan Wirdul Latif. Siapa kat sini yang amalkan Wirdul Latif? Okey, amalkan. Boleh start lepas ni. Amalkan Wirdul Latif. Selepas kita solat subuh itu amalkan. Sebab itu ialah kumpulan doa-doa yang ulama kita dah kumpulkan untuk memudahkan kita. Ini ialah daripada ayat Al-Quran dan juga apa yang Nabi Muhammad SAW amalkan. Amalkan Wirdul Latif. Jangan tinggalkan, insya-Allah. Pagi-pagi dah sibuk dah. Pagi-pagi kita dah ada dah apa benda kita nak buat. Lepas tu, waktu tengah duha buat apa. Lepas zuhur buat apa. Petang buat apa. Malam buat apa.
Lepas tu ada mingguan pula kan, kita ada kitab apa? Dalail Khairat ada, kita ada Khulasa ada. So gunakan buku-buku ini untuk kita setkan time-time kita, kita tak ada banyak masa untuk jadi boring, untuk cakap dengan diri sendiri, cakap dengan dinding, cakap dengan game. Walaupun mungkin kita rasa macam, ya Allah apa ni, kita tak ada aktiviti nak buat ni. Aktiviti kita itulah. Kita plan setiap masa kita itu, pastikan bermanfaat. Masa ini sekejap je ya Allah. Nanti dekat akhirat nanti, kita akan rasa dunia ni macam, apa yang aku buat kat dunia tu macam sekejap tak ada apa. So, sekejap je masa yang kita ada kat dunia ni, jadikan diri sebagai ladang-ladang kebaikan supaya dekat akhirat kelak kita akan tuai. Masya Allah, tuai dekat sana, kita tak nak masuk ke neraka Jahannam walaupun sekejap. Walaupun, ya Allah, seringan-ringan hukuman dalam api neraka Jahannam itu sendiri pun, walaupun belum lagi rasa, baru api je dah menggelegak kita punya satu badan kita semua. So apatah lagi yang bawah sekali neraka Jahannam tu, macam mana kalau kita orang munafik sebagainya kan. So kita takutkan diri kita juga dengan apa yang akan berlaku dekat akhirat kelak. InsyaAllah kita akan kurang buat benda-benda yang memudaratkan diri kita, memudaratkan orang lain, banyakkan buat perkara-perkara kebaikan insyaAllah. Okey, penutup yang sebenar-benarnya lah daripada Ustaz insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyaklah atas support, atas sokongan. Kami sangat besar hati dan saya dengan Diana pun minta maaf lah kalau ada perkataan-perkataan, kesilapan-kesilapan perkataan kami yang kami menyampaikan yang salah. Mudah-mudahan Allah berikan pengampunan dan berikan kebaikan kepada kita atas segala manfaat yang kita dapat pada hari ini insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis kita pada itu tangguh bagi Ustaz. Insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.